Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang cikgu kasihi, yang cikgu sayangi, murid-murid SK Taman Puteri Wangsa. Okey, so kita teruskan lagi dengan kelas bimbingan kaunseling kita. Seperti yang semua sedia maklum, cikgu bukan cikgu subjek kan. Cikgu adalah guru bimbingan dan kaunseling. Dan topik-topik yang cikgu akan ajar awak, semuanya merangkumi topik-topik yang terkandung dalam cikgu punya cikgu punya fokus-fokus pembangunan diri murid. Okey, hari ni kita akan belajar pasal psikososial dan kesejahteraan mental. Okey, yang mana di bawah tajuk kemahiran belajar. Okey, seperti yang macam biasalah, cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Rafatun Adawiyah binti Ruslan. Ada yang dah kenal, ada yang tak kenal tu, tak apa. Nanti kalau kita naik sekolah bersemuka, kita jumpa, kita kenal. Okey. Okey, ni slide yang cikgu dah sediakan. Cikgu harap kamu tak bosanlah tengok slide yang cikgu sediakan. Okey. Okey. Kemahiran belajar ni dia ada beberapa aspek lah. Kemahiran mendengar, kemahiran berfikir, kemahiran membaca, kemahiran mengingat dan kemahiran mencatat nota. Okey, hari ni kita akan belajar kemahiran mencatat nota. Hari tu cikgu dah bagi bahan untuk kemahiran mendengar, kemahiran membaca, mengingat kan. So hari ni kita akan buat kemahiran mencatat nota. Okey, ini adalah otak kita. Organ yang paling berguna, yang paling istimewa yang Allah gunakan kepada kita. Organ ni fungsi dia pelbagai dan sebenarnya otak ni adalah mengawal semua sistem tubuh badan kita. Tanpa otak kita tak boleh nak hidup. Okey? Macam jantung jugalah. Otak ni adalah organ yang penting lah untuk kita. Okey, kemahiran mengingat. Teknik gambaran minda. Kemahiran mengingat ni teknik gambaran minda. Okey. Macam mana kita nak senang ingat? Sebab itulah kita kena buat peta minda. Okey. Cikgu bagi dua contoh. Ingat perkataan dan ingat gambar. Agak-agak perkataan tu menangis, pinggan, lipan, apa lagi? Beban, mengajar, ringgit, penuh, hadiah, baju, permaisuri. Kamu boleh ingat tak semua sekali tu? Beban ni gambar kat sebelah. Gambar itik, gambar masjid, gambar siput, gambar kek, van, kereta, bunga dan pisang. Okey. Cuba kamu ingat. Agak-agak yang mana yang kamu ingat? Gambar ingatan perkataan ke ingatan gambar yang paling mudah diingat? Okey. Gambaran yang timbul berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman seseorang. Kadang kita tengok gambar tu, kita ingat. Kita tengok bas, kita ingat, ingatlah van sekolah, bas sekolah lama tak naik. Kita tengok kek, ingatlah birthday, siapa-siapa kan. Selain dari mempunyai sepasang mata untuk melihat, otak kita juga mempunyai mata yang dapat melihat sesuatu objek dengan cara membayangkan objek tersebut. Biasa kamu akan, bukan kamu lah, cikgu pun sama. Kalau cikgu tengah fikir, mata cikgu pun mesti akan naik ke atas. Kadang sampai juling kan. Sebab tengah berfikir, macam tu lah. Okey, hipotesis 1. Okey, hasil daripada yang cikgu suruh awak ingat tu. Okey, yang pertama adalah otak mudah mengingat maklumat berbentuk gambaran berbanding dengan perkataan. Fungsi utama otak ialah untuk membayangkan semua bentuk maklumat yang perlu diingat dalam bentuk gambaran sebenar yang konkret. Okey, itu adalah fungsi dia. Okey, cuba bayangkan. Okey, ni peristiwa tau. Anda sedang berjalan pulang ke rumah. Pada waktu tersebut, matahari betul-betul ada kat atas kepala kita. So, rasa, ya Allah, penatnya, panasnya kan, dahaganya.
perlahan-lahan anda berjalan sambil menggalas beg sekolah yang berat. Aduh, sakit bahu ni. Berat ni, banyak buku kan? Okey, perlu membasahi pakaian anda. Dah lencun dah, ketiak basah. Leher ni basah kan? Dekat muka ni, dekat pipi ni semua dah basah. Perlu? Okey. Anda masih berjalan dan terus berjalan. Terasa kaki yang melangkah semakin berat. Dah penat? Dia yang kaki berat. Okey, tekak pun semakin kering. Terasa sangat jauh perjalanan untuk pulang ke rumah hari ni. Akhirnya anda tiba juga dekat rumah. Apa leganya. Tanpa melengahkan masa, anda meletakkan beg dan terus berlari ke dapur. Biasalah balik sekolah mesti pergi dapur kan, nak minum air sejuk. Dapat minum air sejuk, nyamannya terasa apabila udara dari peti sejuk tu menyapa kat muka. Dah macam kena aircon kan. Sejuk lah. Tiba-tiba anda terlihat sebiji buah oren yang sejuk dekat dalam peti. Dekat kulit dia, kita keluar, kita pegang dekat kulit tu. Ada titik-titik air. Anda terasa ingin sangat memakannya. Lalu anda ambil sepotong buah oren itu dan masukkan. Dalam potong masukkan dalam mulut. Agak-agak apa yang awak rasa? Itu makan sepotong buah oren. Kalau awak pergi masuk dalam blender, awak buat jus, letak air batu, letak gula sikit, lagi nikmat. Ni buah oren tadilah. Yang awak dah potong tu. Sedapnya. Okey, daripada kita punya cerita tadi yang cikgu suruh bayangkan tu, cikgu buat hipotesis kedua. Okey, yang kedua. Otak memberi kesan yang sama dengan keadaan yang sebenar jika gambaran dibuat dengan betul dan jelas. Dengan adanya gambaran ini, secara tidak langsung, otak kita telah menggunakan kesemua deria yang kita ada. Ia dapat memberi kesan yang kuat terhadap ingatan. Okey. So, kita bau oren tu, kita nampak dia. Itu yang semuanya kita akan ingat. Kita akan, bila kita pergi kedai ke, kita nak order air ke, kita akan terbayang, oren je sedap ni, kan? Kita pergi pasar malam, kita tengok orang jual oren je, kita, ni letak dalam peti, balik potong-potong, sedap ni. Itu adalah, dia memberi gambaran kepada otak kita, sebab kita telah menggunakan deria yang lain. Okey? Okey, ni adalah, masuk topik yang seterusnya. Peta minda. Ni sebenarnya cikgu nak ajar awak. Yang tadi tu, cikgu nak terangkan gambaran. Bila awak buat peta minda ni, otak awak lebih cepat mengingat. Lagi senang faham. Cikgu dulu pun belajar daripada zaman sekolah. Pergi ke universiti. Cikgu Universiti Melaya dulu. Masuk maktab pula. Maktab IPG Pulau Pinang. Sama. Cikgu belajar dengan peta minda. Tak banyak pun nota cikgu. Cikgu lipat-lipat kertas A4 tu. Jadikan 4 bahagian. Itu je. Kertas A4 putih tu. Itulah cikgu buat peta minda. Okey. Teknik mencatat nota secara efektif. Okey. Ni sebelah tu adalah gambaran otak kita lah. Macam-macam ada dalam tu. Okey, pengenalan kepada peta minda. Peta minda ni adalah satu kaedah pembelajaran yang menyeronokkan. Melibatkan pemikiran secara kreatif dan kritis. Dapat merangsang minda secara mendalam. Dapat membayangkan dan menggambarkan fakta serta isi dalam pemikiran. Kenapa peta minda? Peta minda ni merupakan suatu lukisan yang mengumpul kesemua maklumat yang ingin diingat. Okey. Kebaikan peta minda. Yang pertama, mudah diingat. Okey, yang kedua, lebih banyak masa untuk mengulang kaji pelajaran sebab kita tak payah baca nota panjang-panjang. Seronok. Seronok buat peta minda, nak colour kan, guna marker pen, macam-macam pen. Awak nanti sekolah menengah, cikgu sure awak akan ajak mak atau ayah awak pergi kedai buku untuk beli macam-macam colour marker pen. Magic pen. Macam-macam pen. Okey. Peta minda ni adalah cantik dan menarik. Boleh warna, boleh lukis, boleh tulis kan. Okey, untuk melukis peta minda yang berkesan, pelajar mestilah memahami topik yang awak nak buat peta minda. Perkataan-perkataan dalam peta minda tu awak kena faham dan guna perkataan yang mudah.
Yang ketiga, susun maklumat secara teratur supaya awak baca tak serabut dan senang ingat. Mesti tambah dengan warna, lukisan, garisan dalam peta minda supaya nampak lebih menarik. Ni adalah peta minda. Ni hebat ni orang buat peta minda, bercabang-cabang. Tapi inilah sebenarnya peta minda. Handsome kan Atuk tu? Okey, persediaan membuat peta minda sebelum kelas. Sebelum kelas first, mesti ulang kaji nota. Nota apa yang kita nak belajar ni? Okey, sebab kita sekarang kita nak kuatkan memori kita. So first, untuk kuatkan memori, awak mesti ulang kaji. Tengok dulu apa yang awak nak belajar sebelum cikgu ajar. Okey, baca buku teks. Okey, sebab kita sekolah kebangsaan ni, sekolah menengah ke sekolah kebangsaan, panduan kita utama adalah buku teks. Belik dulu buku teks. Dulu cikgu belajar masa sekolah menengah, cikgu tak suka subjek sejarah. Cikgu ajar dulu untuk subjek sejarah, senang aja. Baca buku teks waktu dapat akhir tahun buku teks. Contoh buku teks tingkatan 4. Kita dapat bulan 12 masa cikgu tingkatan 3. Cikgu dah baca dulu buku teks tu waktu cuti sekolah. Sebab bosan kan? Cikgu anggap buku teks tu macam bacaan komik. Baca je dulu. Faham ke tak faham ke baca. So dia memori yang ada dalam buku teks tu dah masuk dalam kepala kita. Dia dah terbina memori itu. Untuk mengukuhkan memori, barulah waktu kelas tu kita kena dengar, fikir. Lengkapkan peta minda yang kita dah buat draft tadi. Tak faham, tanya cikgu soalan. Cuba tanya cikgu soalan apa pun. Okey? Supaya bila kamu bertanya, barulah kamu tahu apa yang kamu tidak faham. Selepas kelas, sebaik saja kelas tamat, tengok balik nota tu. Baca balik, tulis tarikh. Kalau senang nak ingat, ulang kaji. Okey? Buat nota peta minda tu ikut topik ataupun ikut bab. Paling mudah. Okay. Tips membuat peta minda. Sekurang-kurangnya gunakan 3 saja warna. Okay, tulis dengan jelas. Tulisan jangan jelas. Tulisan jangan sambung. Tulis idea penting dengan lebih besar. Contoh perkataan-perkataan penting, keyword tu tulis besar, bold kan. Sentuhan peribadi, yang buatlah bunga-bunga ke apa-apalah yang lambang-lambang yang kamu rasa kamu seronok. Gariskan perkataan dan gunakan tulisan tebal lah untuk perkataan-perkataan penting. Okey, jangan lupa gunakan kreativiti anda untuk mewarna, menghias, melukis. Okey? Jom, cikgu ajar buat peta minda. Alah, benda simple je. Okey? Tapi cikgu tahu murid tahun 1 sampai tahun 3 dia tak tahu ni nak buat peta minda. Cikgu akan ajar secara sikit lah. Okey. Jom cikgu ajar cara buat peta minda. Mulakan dengan kertas kosong. Kertas tu kita mendata kan. Contohlah kertas warna oranye ni. Okey, mendata. Okey. Senang, lipat je lah. Kalau nak mudah, nak kecil dulu cikgu, lipat je lah 4. Jadikan kecil ni. Tulislah satu topik. Topik yang kedua kat sini. Lepas tu boleh buka lagi kan. Nanti nak periksa senang, simpan dekat rumah. Nak periksa, keluarkan, ikut bab je lah, senang. Bab 1 tulis. Apa kan? Okey. Tulis idea utama di tengah-tengah. Macam ni lah peta minda. Tu idea utama. Lepas tu cabang-cabangkan dia. Lepas tu guna kata kunci, simbol-simbol yang menarik. Itu untuk buat peta minda. Okey. Kelebihan dan kebaikan membuat peta minda. Teks ringkas dan mudah. Elak mata ni letih. Kalau baca je, mata pun bosan kan. Macam cikgu ni, cikgu terangkan ni. Cikgu sengaja letak latar warna hitam. Tulisan warna putih. Biar mata kamu fokus pada tulisan cikgu. Grafik memudahkan pemahaman. Langkaran gambar mengekalkan ingatan. Garis-garisan yang bersambung dan kembang mencetuskan pemikiran yang kritis. Kata kunci meningkatkan kemahiran berkaitan fakta dan isi. Penggunaan warna boleh meningkatkan kesegaran minda. Okay, ini adalah contoh-contoh peta minda. Nampak tak? Dia tak banyak pun perkataan. Dia banyak gambar kan? Ni pun sama. Nampak?
Okey. Ni adalah, ni pun sama nampak. Subjek bio, sejarah, bahasa, chemistry, English, geografi, fizik, matematik. Nampak? Dia dah buat. Okey, ni adalah dia punya school work planner dia lah. Okey, dah. Itu je. Sekian daripada cikgu. Jom buat peta minda. Okey. So, seperti biasa, jika ada masalah, boleh hubungi cikgu. Cikgu Adawiyah. Jangan malu, jangan segan. Telefon je cikgu, okey? Untuk bantuan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.